Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan bincang lagi bahagian yang kedua bagi model peperiksaan akhir tahun Matematik tingkatan 4. Soalan kertas 2 bahagian A. Kita akan lihat 4 soalan pada hari ini. Soalan 5, soalan 6, soalan 7 dan soalan 8. Kita lihat dulu soalan nombor 5. Isi maklumat dia, kita highlight dulu isi penting dia. Rajah 1 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak. Trapezium LMNP ialah keratan rentas seragam. Prisma itu diberi bahawa isi padu gabungan pepejal itu ialah 444 cm padu. Hitung panjang dalam sentimeter bagi mn. Okey, dekat sini dia bagi tahu ini ialah gabungan pepejal. Gabungan pepejal maksudnya dia combine lah, ada dua bentuk dekat sini. Okey, dekat sini dia bagi tahu juga trapezium LMNP. Mana dia LMNP? Ini LMNP. Ini ialah keratan rentas. Apa maksud keratan rentas? Okey, kalau kita lihat dekat sini, bentuk ini, pepejal ini dengan tepi sini dengan tepi sini dia sama kan? Sama tak bentuk dia? Bentuk sama, ukuran sama. Maksudnya daripada kiri, daripada depan sampai ke belakang sini, pepejal ini sama je bentuk dia. Inilah nama dia keratan rentas. Ingat, kalau keratan rentas maksudnya daripada depan, daripada awal mula bentuk pepejal tu sehingga akhir bentuk pepejal tu dia adalah sama. Okey, sekarang dekat sini dia bagi tahu lagi gabungan pepejal isi padu dia ialah 444. Jadi dekat sini bermaksud kita kena kira yang ini pepejal yang pertama ni nama dia kuboid dengan yang ini nama dia prisma. Ini tambah ini ialah 444. Jadi macam mana nak tulis penyelesaian dia? Jadi saya tulislah dekat sini isi padu gabungan ialah dia bagi dekat sini 444 cm padu kan. Okey, kita tulis macam ni dulu. Apa itu isi padu gabungan? Dekat sini gabungan yang ini dengan yang ini kan, nama dia panjang. Jadi kita bagi nama dia nama baru. Kita catat sikit. Okey, dekat sini saya catat kuboid ialah A, prisma dekat B. Ataupun boleh juga kita tulis pada rajah A dekat kuboid ini, B dekat prisma ni. Okay, dekat sini saya highlightkan lah supaya nampak di mana kuboid dan di mana prisma. Jadi dekat sini kita tulislah A tambah dengan B sama dengan 444. Jadi dekat sini kita selesaikan yang A dahulu. Kita tulis A. Yang A ini ialah berbentuk kuboid. Apa formula isi padu kuboid? Okey, ini ialah kuboid. Formula dia ialah A darab B darab C. Ingat, kalau isi padu, saya ulang 3 kali ni. Isi padu dia mesti ada 3 dimensi. Apa maksud 3 dimensi? Dekat sini, panjang, lebar, kat belakang ni ada 3 benda. Ni panjang, lebar dengan yang ke belakang ni. Okey, kalau dalam istilah sebenarnya 3 dimensi ni ialah ada paksi X, paksi Y dan paksi Z. Jadi ada 3 benda kan dekat sini kan. Okey, jadi dekat sini untuk cari isi padu kuboid ini, formula dia ialah A darab B darab C. Jadi dekat sini saya tulis, kita cari mana dia panjang, lebar dengan tinggi dia lah dekat sini. Kalau kita lihat dekat sini F ini sama dengan dekat sini, sama dengan tapak dia dekat bawah ni, sama juga dengan dekat sini. Jadi dekat sini ialah 6 cm. Okay, dekat sini lebar dia dekat sini dengan sini sama, iaitu 3 cm. Tinggi dia pula berapa cm? Okey, tinggi dia pula dekat sini dia dah bagi tahu 3 cm. Lepas tu yang ini JC sama tinggi dengan MN. Tapi MN ni ada tak tinggi dia? Tak ada kan?
Jadi dekat sini kita tulislah MN. Tinggi dia sama MN. Kalau tak nak guna MN, catat sikit pada rajah ini ialah X. Okey. Kalau tak nak guna MN, kita catat X ataupun Y ataupun apa boleh ubah yang lain. Jadi kalau sini X bermaksud sini X. Okey, jadi tinggi kuboid ini ialah 3 tambah dengan X. Okey. Jadi kita tulis di bawah sini isi padu bagi kuboid ini ialah panjang dekat sini 6, lebar dekat sini 3, tinggi dia lah 3 tambah X. Jadi kita tulis 6 darab 3 darab yang ini kena hati-hati, 3 tambah X. Kena letak dalam bracket. Kalau tak salah, kalau tulis je 3 tambah X tak boleh, salah yang tu. Okay, sekarang ni kita buat pula isi padu bagi B. Untuk cari isi padu bagi prisma, dekat sini dia dah bagi tahu kerata rentas ialah trapezium. Kerata rentas di sini ialah trapezium. Jadi kita tulis dulu formula trapezium. Formula trapezium ialah 1/2 darab A tambah B darab C. Ini ialah formula luas trapezium. Untuk cari isi padu, kita kena cari lagi satu dekat sini. 4CZ dia dekat sini ialah 8. Kena darab 8. Macam itulah. Kalau nak cari isi padu prisma, perlu ingat luas ke rata rentas darab lagi satu dengan sisi dia. Okey, jadi dekat sini kita gantikan. Dekat sini saya lupa bagi tahu apa A, apa B, apa C. Okey, dekat sini ini ialah trapezium saya transfer sini trapezium. A dan B ialah sisi yang selari. Ini A, ini B, sisi yang selari. C ialah garis tegak ini yang berserenjang. Ini sompor darjah ni serenjang. Jadi kita tulislah isi padu untuk kuboid ni tadi. 6, yang ini 6 sisi 6 darab dengan 3 darab dengan tinggi dia. Tinggi dia ialah 3 tambah dengan X. Kalau depan ini X, ialah belakang sini X lah. Kalau nak tulis MN pun boleh, tulis je MN kat sini. Kemudian kita tambahkan dengan B. B ialah prisma. Okey, prisma kita lihat dekat sini, kerata rentas dia bentuk trapezium. Okey, formula trapezium ialah 1/2 darab A tambah B darab C. Kemudian kalau nak cari isi padu prisma, kita kena darab lagi satu sisi yang belakang ini. Okey, jadi dekat sini ini ialah trapezium. Okey, trapezium formula dia A, B, C. A tu yang mana, B tu yang mana, C tu yang mana. A dan B ialah garis selari. Atas ni A, bawah ni B. Kalau bawah ni A, atas ni B. Salah satulah. Sama je sebenarnya. Jadi dekat C pula yang mana? C ialah yang berserenjang dekat sini 90 darjah. 90 darjah dengan garis AB ni tadi. Jadi dekat sini kita tambahkan dengan letak bracket. Lepas tu formula dia 1/2 darab dengan A. A dekat sini yang selari. Yang selari dekat sini ialah LP dan juga MN. LP dekat sini 4 cm. Kita tulislah 4 dalam kurungan. Tambahkan dengan B. B dekat sini nama dia MN. Tapi kita gantikan dengan X tadi. Maka kita tulis X. Lepas tu darabkan dengan C. C ialah yang berserenjang 90 darjah dekat sini. Iaitu 6 cm. Darab 6. Darab lagi satu dekat sini. Sisi dekat sini. Tepi ke belakang sini ialah 8 cm. Okay, kemudian samakan dengan dekat sini ialah 4, 4, 4. Seterusnya kita darab 6 darab 3, 18. Bracket 3 tambah X. Darab ni maksud dia darab kan. Jadi bracket ni pun darab. Kita tulis je lah bracket. Lepas tu dekat sini tambahkan dengan kita selesaikan dahulu yang nombor sahaja dulu. 1/2 tekan kalkulator. 1/2 darab 6 darab 8. Kita akan dapat jawapan dia 24. Kemudian yang dalam bracket ni kita salin je dulu. 4 tambah X tutup
sama dengan 4, 4, 4. Saya ulang balik. Yang ini 1/2. 6 dengan 8. Tekan je kalkulator. 1/2 darab 6 darab 8. Kita akan dapat 24 lah dekat sini. Okay, jadi bila dah ada bracket macam ni, kita perlu kembangkan. Kita kembangkan yang depan ni dulu. 18 ni ialah positif, 3 ni ialah positif. Jadi 18 darab dengan 3. Tekan kalkulator. 18 darab 3, kita akan dapat 54. Tambahkan dengan 18 ni, kita darab pula yang belakang ini. X ini bermaksud dia ada 1 dekat depan. 18 darab 1 ialah 18. 18 apa? 18 X. Lepas tu tambahkan dengan yang ini pula. 24 darab dengan 4 ni. 24 ni bermaksud positif, 4 ni bermaksud positif. Jadi positif 24 darab dengan 4, kita akan dapat 96. Lepas tu 24 ni darab pula dengan X. X ni bermaksud 1 dekat depan. Jadi 24 darab dengan 1, kita akan dapat tambah dengan 24X sama dengan 444. Kemudian kumpulkan X dengan X, nombor dengan nombor. Jadi dekat sini X ini kita tulis 18X tambah dengan 24X. Ambil sekali dengan dia punya operasi. Yang ini tambah 24, yang ini tambah 18. Saya tak tulislah tambah dekat sini sebab kita tahu kalau tak ada tulis apa-apa tu, maksudnya dia ialah positif. Kemudian kita samakan dengan 444 ni, kita tulis dulu 444. Lepas tu sebab 444 ni tak bergerak, jadi kita tulis dia dekat depan lah. Lepas tu kita kena pindahkan 54 ni ke kanan. Kalau 54 ni tak ada simbol dekat depan, bermaksud dia ialah positif. Positif pindah ke kanan, dia akan jadi tolak 54. Sama juga dekat sini, positif 96 pindah ke kanan, dia akan jadi tolak 96. Seterusnya tambah, tekan nombor sahaja. 18 tambah 24, kita akan dapat 42X sama dengan yang ini 44 tolak 54 tolak 96, kita akan dapat 294. Seterusnya kita pindahkan 42 ini ke kanan. 42X bermaksud 42 darab X. Apabila darab, kita pindahkan ke kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi X sama dengan 294 bahagi 42. Maka jawapan terakhir dia ialah X sama dengan 7. 7 apa tadi dia nak? Unit dia cm. Jadi kita tulislah cm. Okey, dekat sini oleh kerana kita ganti X tu ialah mn tadi kan. Jadi kita buat sikit kesimpulan bawah ni. Oleh sebab itu mn sama dengan 7 cm. Bagi soalan ini ada 5 markah. Jadi dekat mana pemarkahan 5 markah tu? Okey, dekat sini oleh kerana kita punya rajah ini ialah gabungan. Jadi bermaksud kita ada 2 formula kan. Satu untuk cuboid, satu lagi untuk prisma. Jadi untuk cuboid ini ada 1 markah, untuk prisma ini ada 1 markah. Jadi dekat sini ada 2 markah. Kemudian operasi bila tambahkan ni sama dengan 444 ni, dekat sini ada lagi 1 markah. Okey, saya ulang balik. Formula pengiraan untuk isi padu cuboid 1 markah, isi padu untuk prisma 1 markah, 1 markah lagi untuk gabungan ni. Kemudian seterusnya kita kembangkan ni, dekat sini ada 1 markah lagi, dan markah yang terakhir ialah kesimpulan dekat sini 1 markah. Jadi keseluruhan ialah 5 markah. Sekarang kita lihat soalan 6. Dalam rajah 2, KLMN ialah sebuah segi 4 selari. Ini kata kunci yang penting, selari. Dan O ialah asalan.
Diberi bahawa pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus KN masing-masing ialah 8 dan 4. Cari persamaan garis lurus LM. Cari pintasan X bagi garis lurus LM. Soalan ini ada 5 markah, bermaksud soalan A ada 2 markah, soalan B ada 3 markah. Jadi dekat sini saya tulis dulu isi penting ke dalam rajah kita. Dia bagi tahu KLMN ialah segi 4 selari, bermaksud di sini dengan di sini kecerunan dia sama. MN dan KL ini kecerunan dia sama sebab selari. Kemudian O ialah asalan. Apabila disebut asalan, bermaksud koordinat dia ialah 0, 0. Ingat, kalau asalan koordinat dia 0, 0. Seterusnya dia bagi tahu lagi pintasan X, pintasan Y 8, 4. Kita tengok maklumat dekat sini, yang mana 1, 4 ni untuk apa? Untuk X ke untuk Y? Kita tengok turutan dia lah. Kalau dia tulis pintasan X dahulu, jadi bermaksud 8 ini ialah pintasan X. Pintasan X dekat mana? Cari sini paksi X. Paksi X dekat sini bermaksud dekat sini dia melalui paksi X di sini ialah 8. Kemudian di belakang ini ialah pintasan Y, bermaksud 4 ini ialah pintasan Y. Pintasan Y ialah garis melalui pintasan Y. Jadi garis KL ni dekat K ni dia lalu dekat pintasan Y kan. Bermaksud dekat sini ialah 4 nilai dia. Okey, sekarang dia nak soalan ni dia nak garis lurus LM. Okey, dia nak persamaan. Jadi automatik kita ingat, kalau dia sebut je persamaan, jadi kita tulis dulu siap-siap persamaan arm garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, bila kita dah tengok dah persamaan arm, lepas tu dekat sini kita perlu ingat yang pertama kita kena cari kecerunan. Ini M ini ialah kecerunan, C ini ialah pintasan Y. Lepas tu kita kena pasti soalan ni dia nak untuk siapa tadi? Untuk LM. Jadi saya tulis dekat sini untuk garis lurus LM. Jadi 3 benda ni maklumat yang penting. Kita kena pasti dulu LM dekat mana? Dekat sini L, dekat sini M kan? Okey. Apabila kita dah tahu dah garis yang kita nak di sini, dia bagi tahu tadi ini ialah segi 4 selari, maka kecerunan dekat sini, kecerunan dekat sini sama kan? Okey, kita nak cari kecerunan dahulu ni. Mula-mula kita nak cari kecerunan. Jadi, cuba kita lihat pada rajah. Kita boleh cari tak kecerunan garis lurus LM ni? Okey. Formula kecerunan pula. Apa formula kecerunan? M ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini kaedah untuk menyelesaikan soalan garis lurus. Kena pasti dulu garis yang mana, kecerunan dia ada tak garis selari ke tak selari ke. Ingat formula kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi oleh kerana LM ini selari dengan KN ini, maka kita boleh cari kecerunan bagi garis LM ni. Walaupun L ini kita tak tahu koordinat dia, sebab LM selari dengan KN. K koordinat dia ialah 0, 4. Sebab ini paksi Y. Bila paksi Y, X dia 0. Koordinat pada N ini ialah 8, 0. Titik pada Y, nilai pada Y ini ialah 0. Jadi kita dah tahulah kan koordinat K, koordinat N kita dah tahu, maka kita boleh carilah kecerunan dia. Jadi yang pertama saya nak kira kecerunan. Okey.
Macam mana kita nak tulis ni? Sebab kita tahu garis ini selari kan, dua ni selari. Jadi cara nak tulis dia ialah MKN selari dengan MLM, iaitu apa? Gantilah nilai tu. Ini simbol selari Okey, jadi sekarang kita tetapkan dulu mana X1, X2, Y1, Y2. Yang ini saya letaklah sebagai X1, ini saya letak sebagai Y1, ini saya letak sebagai X2, ini saya letak sebagai Y2. Jadi saya ganti Y2 dekat sini, Y2, kosong. Kosong tolak dengan Y1 dekat sini ialah 4. Per dengan X2 ialah 8. Tolak dengan X1 ialah kosong. Jadi kosong tolak 4, negatif 4. 8 tolak kosong, 8. Kecilkan, permudahkan, kita akan dapat negatif 1/2. Saya ingatkan, negatif jangan tulis di bawah. Negatif tulis di atas ataupun di tengah sahaja. Tak boleh tulis negatif di bawah. Okey, jadi kita dah tahu dah kecerunan sekarang ni. Kecerunan untuk garis LM ini ialah negatif 1/2. Apabila kita dah siap kira kecerunan, langkah kedua dekat sini kita perlu cari C ataupun pintasan Y. Okey, saya tulis sini. Pintasan Y. Jadi, untuk cari pintasan Y, kita kena ingat bahawasanya kita nak cari persamaan garis lurus LM. Jadi, kita perlu gantikan titik. Gantikan koordinat ataupun koordinat. Koordinat mana? Koordinat garis yang kita nak. Garis kita nak tadi ialah LM. Jadi, ganti L ataupun M sahaja. Salah satu. Jadi dekat sini kalau kita tengok L tak ada koordinat, tak boleh ganti. M ada koordinat. Jadi kita boleh gantikan koordinat M ini. Jadi saya dekat sini saya nak ganti koordinat M 10, 5 ke dalam mana? Ke dalam persamaan AM. Sebab tu pentingnya persamaan AM ni. Jadi saya tulis persamaan AM Y sama dengan MX tambah C. Okey, 10 ini ialah nilai X, 5 ini ialah nilai Y. Jadi gantikan Y ini dengan 5. 5 sama dengan M. M kita dah kira tadi kecerunan. Dekat sini negatif 1/2. Ingat, kalau pecahan tulis dalam bracket. Kemudian X. X ialah 10 tambah C. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali. Kalau nak cari pintasan Y ataupun C, kita kena gantikan titik bagi garis yang kita nak cari. Salah satu titik sahaja. Macam soalan ni dia nak LM. Jadi kita tengoklah L ada tak koordinat? Tak ada. Jadi saya ganti M sebab M ada koordinat. Sekarang kita sambung lagi. Kita lihat dekat sini 5 ialah 5 lah. Yang ini tekan kalkulator. Tekan, kita akan dapat negatif 5 tambah C. Okey, ni tekan kalkulator ikut je bracket negatif 1/2 bracket 10 bracket. Kemudian kita kena pindahkan. Nak pindah apa? Kita kena pindahkan negatif 5 ni. Sebab apa saya nak pindahkan negatif 5? Kalau kita lihat dekat sini, C ini depannya ada simbol tambah kan? Bermaksud dia dah positif. Kalau kita pindahkan C ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif C. Dah menyusahkan diri sendiri. Jangan susahkan diri sendiri, kita pindahkan yang senang-senang sahaja. Jadi dekat sini saya pindahkan negatif 5 ke kiri. Apabila negatif pindah ke kiri, dia akan jadi tambah 5 tambah 5 sama dengan C. Jadi dekat sini 5 tambah 5 10 sama dengan C.
Ataupun saya tulis cantik sikit lah, C sama dengan 10. Kan senang tu, tak sakit kepala. Kita tukar je tempat duduk dia. Jadi sekarang kita dah ada kecerunan, kita dah ada pintasan ataupun C. Sekarang step yang ketiga ialah kita gantikan. Gantikan apa? Gantikan nilai M dan C ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi dekat sini Y kita tulis sahaja Y. Tak perlu ganti apa-apa dah sekarang. Sama dengan M. M ini ialah negatif 1 per 2. X ini kita tulis X sahaja. Tambahkan dengan C. C ini ialah 10. Maka dah siaplah ini soalan A. Ini ialah persamaan bagi garis lurus LM. Ingat, kalau persamaan dia ada Y dekat depan, dia ada X dekat tengah sini. Jadi ini dah siaplah untuk soalan A. Sekarang kita nak selesaikan soalan B. Soalan B dia nak pintasan X. Okey, apabila dia sebut pintasan X, bermaksud nilai Y dia ialah kosong. Jadi dekat sini kita gantilah Y ini kosong ke dalam persamaan yang kita cari ni tadi, persamaan yang kalau biru ni. Jadi saya salin dululah persamaan tu. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 10. Kemudian Y ini kita ganti jadi kosong, sama dengan negatif 1 per 2X tambah 10. Tak muat dah dekat sini, saya sambung sini Okey, jadi dekat sini saya salin balik dulu. Negatif 1 per 2X tambah 10. Okey, kalau kita lihat dekat sini, X ini kan depan sini dia ada negatif. Jadi kita pergi pindahkan dia lah, kita jadikan dia positif. Bila sini negatif, pindahkan sini jadi positif. Jadi 1 per 2X sama dengan 10. Ingat dekat sini kosong. Kosong tak perlu tulis lah. Okey, kemudian dekat depan X ini ada 1 per 2. Apabila ada 1 per 2, ini bermaksud pecahan. Pecahan ini bermaksud sini ialah bahagi. Bahagi pindah ke kanan, dia akan jadi darab. Jadi X sama dengan 10 darab 2. Saya ulang lagi sekali. Kalau ada pecahan dekat sini bermaksud bahagi. Bahagi pindah ke kanan, dia akan jadi darab. Maka kita dapatlah X sama dengan 20. Jangan tulis sampai sini sahaja. Kita kena buat ni kesimpulan ni. Kita tulis dekat sini, maka pintasan X ialah 20. Okey, dekat pembahagian markah ni tadi saya nak betulkan balik. Dekat sini 5 markah kan. Dia nak cari persamaan ni. Dekat sini ada 3 markah. Tukar. Ini 3 markah. Yang nak cari pintasan X ni dia 2 markah je. Okey, jadi dekat sini pemarkahan dekat mana kita dapat markah? Markah yang pertama ialah kita kira ni. Kita kira dapat kecerunan ni. Dapat kecerunan 1 markah. Kemudian kita kira lagi, dapat lagi nilai C ni 1 markah. Kemudian kita dapat persamaan garis lurus, dapat 1 markah. Seterusnya markah untuk bahagian B kita gantikan. Gantikan nilai kosong ni 1 markah. Dan kita dapat lagi pintasan X yang terakhir ini dapat 1 markah. Maka cukuplah keseluruhan ni 5 markah. Sekarang kita lihat pula soalan 7. Soalan 7 ni adalah soalan berkaitan dengan asas nombor. Jadi dekat sini soalan A dia nak nyatakan nilai bagi digit yang bergaris. Kalau dia nak nyatakan nilai, mula-mula sekali kita tengok pada asas dia berapa. Okey, asas dekat sini ialah 8. Ni yang kecil kat kaki bawah ni. Ini ialah asas 8. Jadi dia nak nilai. Maksudnya kita kena tukar kepada asas 10. Okey, jadi sekarang ni macam mana nak tukar pada asas 10? Senang je. Mula-mula sekali
kita tulis dulu kuasa atas kepala dia. Start daripada belakang. Ini belakang okay. Sini kuasa dia ialah kuasa kosong. Yang kedua ini ialah kuasa 1. Yang ketiga ini ialah kuasa 2. Jadi soalan dia nak nilai yang bergaris. Yang bergaris sini ialah 2 kan. Jadi kita tulis 2. Ini soalan A punya. Jadi 2, ini nilai ni 2. Lepas tu kita tulis darab. Ini mesti darab. Darabkan dengan tulis asas dia. Asas dia ialah 8. Lepas tu tulis kuasa dia. Kuasa bagi nombor yang bergaris ni tadi, kuasa dia ialah 1. Jadi kita tulis 1. Kemudian tekan sahajalah kalkulator. 2 darab 8 kuasa 1, kita akan dapat 16. Dah siap. Itu saja. Kalau dia nak cari nilai, tengok dulu asas dia berapa. Kemudian tulis kuasa dia siap-siap atas kepala. Lepas tu tengoklah mana nombor yang bergaris. Tulis nombor bergaris ni, tulis darab, tulis asas dia, tulis kuasa dia, tekan kalkulator, dapat jawapan. Sekarang kita nak buat soalan B. Soalan B, dia ada bagi ni satu nombor 1105 asas 6. Okay, dekat sini dia suruh cari nilai M, cari nilai N. Bila dia bagi soalan macam ni, kita lihat dulu. Yang dia kembangkan ini sama tak asasnya? Kiri dengan kanan sama tak asas dia? Okay, asas dia dekat sini ialah asas 6. Dekat dalam ni dia tulis 6, ini 6, ini 6. Maksudnya yang ini tadi dia kembangkan. Okay, saya salin dulu 1105 asas 6. Lepas tu kita tulis dekat atas kepala dia. Yang ini kuasa kosong, ini kuasa 1, ini kuasa 2, ini kuasa 3. Okey, sekarang kita tak payah tengoklah dulu yang sebelah kanan ni, tutup mata. Jangan tengok yang ini dulu. Kita buat yang ni dulu Kalau kita kembangkan yang ini, mula daripada depan, yang ini kita kembangkan 1 darab dengan asas dia 6 kuasa berapa? Kuasa 3. Lepas tu tambahkan dengan nombor yang kedua, 1 darab dengan asas 6 kuasa dia berapa? 2. Tambahkan nombor yang ketiga ialah 0 darab dengan 6 kuasa 1. Tambahkan dengan ini nombor terakhir 5 darab asas 6 kuasa dia 0. Okey, bila dah sampai macam ni, kita bandingkan yang dia bagi tu dengan yang kita tulis tu. Okey, jadi kita tengok kita tengok daripada belakang. Dekat sini ada 600. Ini 600. Lepas tu ada darab. Lepas tu ada 5, ada kat sini N. Jadi bermaksud N ni berapa nilai dia? N ni ialah 5 dekat sini. Sama kan? Jadi N ialah 5. Okey, sekarang kita lihat lagi ke depan. Dekat sini ada kosong. Kosong tak ada kosong. Okey, dekat sini dia ada kuasa 2. Cari yang kuasa 2. Mana dia kuasa 2? Ini kan kuasa 2. Okey, dah sama dah ni. Lepas tu dekat sini ada 1, 6 kuasa M. Jadi dekat sini 1, 6 kuasa 3. Bermaksud dekat sini M dia berapa? M dia ialah 3. Jadi kita bandingkan saja sebenarnya. Dah siap lah. Okay, sekarang dekat sini ada 4 markah. Senang-senang je 4 markah. Dekat mana 4 markah tu? Ini penyelesaian 2 darab 8 kuasa 1. Ini 1 markah. Jawapan yang akhir ni 1 markah. Nilai M 1 markah. Nilai N 1 markah. Jadi ada 4 markah lah untuk soalan 7 ni. Sekarang kita lihat pula soalan yang terakhir. Soalan 8. Soalan ni tentang set. Soalan set. Jadi dekat sini dia dah bagi tahu dah ada gambar rajah band. Gambar rajah band ni lah. Dia nak nyatakan unsur set P. Highlight isi penting ni. Ni isi penting dia. Nyatakan unsur set P. Soalan C cari NP prime. Soalan B nyatakan unsur set R prime. Soalan D cari nilai N set semester. Jadi dekat sini kita selesaikan dulu soalan A.
Dia nak nyatakan. Bila dia soalan dia nyatakan, secara automatiknya kita kena tulis curly bracket. Ini curly bracket kena ada. Dia nak yang mana? Set P. Okey, tengok set P yang mana. Ini ialah set P yang besar ini. Bermaksud jawapan dia semua yang berada di dalam P. Semua yang ada dalam P ialah 3, 6, 9, 8. Jadi kita tulis jawapan dia 3, 6, 9, 8. Boleh tak kalau saya nak tulis 3, 6, 8, 9 ataupun 6, 3, 8, 9? Tak ikut terutan. Boleh. Janji jawapan unsur-unsur ini semua mesti ada. Okey, sekarang kita lihat pula soalan B. Soalan B dia bagi tahu nyatakan lagi. Okey, kalau nyatakan kita kena tulislah curly bracket. Nyatakan yang mana? Set R prime. Okey, R prime. Kita kan tengok sini R prime. Bila dia ada ni, ada tanduk atas kepala ni, bermaksud di luar R. Jadi bila di luar R, bermaksud dalam R ni kita jangan tengok lah. Jangan tengok. Di luar R. Di luar R apa dia? 3, 6, 9, 8, 5. Selain daripada R. Di luar daripada R. Jadi kita tulislah semua dekat sini jawapan dia 3, 6, 9, 8, 5. Tak ikut urutan pun tak apa. Janji semua unsur-unsur ni semua kena ada. Soalan C dia nak NP prime. Okey, dekat sini saya tulis besar sikit. NP prime. N ini bermaksud bilangan. Bila bilangan, jadi kita kena tulis jawapan dia dalam bentuk nombor lah. Okey. Jadi dekat sini dia nak P prime. P prime bermaksud di luar P. Cari dulu mana P. Ini P kan? Ini semua dalam ni ialah P. Jadi selain di luar daripada P ni ialah 2, 4 dan 5. Dia tak nak tulis nyatakan unsur. Dia nak bilangan. Dia nak bilangan. Jadi ada berapa bilangan kat sini? 1, 2, 3. Jadi C jawapan dia 3. Itu sahaja. Yang terakhir dia nak N. N set semester. Jadi set semester ialah apa? Mana dekat sini rajah ni set semester? Ini kan ni, nampak tak ni ulat ni? Ni ulat. Bermaksud ulat ni bermaksud semua sekali lah. Jadi semua dalam ni ada berapa ketul? Ada berapa biji nombor dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud jawapan dia 7. Itu sahaja. Senang sahaja. Ini ialah ini bermaksud bilangan. Ada berapa bilangan unsur di dalam set semester ni? 7 lah. Okey, dekat sini soalan dia ada 4 markah. Jadi pemarkahan dia macam mana? Setiap satu bahagian ni 1 markah lah. Soalan A 1 markah, soalan B 1 markah, soalan C 1 markah, soalan D 1 markah. Tapi pastikan dekat sini soalan A dan soalan B mesti ada curly bracket, mesti ada koma. Setiap unsur dekat dalam ni semua mesti ada, baru dapat 1 markah. Sama jugalah dengan soalan B ni tadi. Jadi maka tamatlah untuk tugasan hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.